futuhal arifin. Ya Allah, buka pada kami semua pintu-pintu kefahaman. Warzuqna fahma wal ilma, rezeki juga tambah ke atas kami kefahaman dan ilmu pengetahuan. Wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan atas apa yang kami tanggung, sakit zahir dan batin. Syifaan ajila, berilah kepada kami sebuah kesembuhan yang sebenar-benarnya. La yughadiru sakaman wala alaman illa syafah. Waghfir lana, maafkanlah kami semua ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat semua? Alhamdulillah. Allahumma barik. Amma ba'du. Baik, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, belek-belek ni tajuk yang kita nak bincang malam ni adalah 40 hadis tentang kebahagiaan insan. Tujuan indah di sebalik musibah bila tengok ada tarikh yang telah saya bincangkan di sini. Jadi kita sambung kepada hadis yang seterusnya, yakni kebaikan yang ada pada sebuah musibah itu sendiri. Kebaikan yang ada pada sebuah musibah. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, pada asas yang kita boleh gambarkan bila sebut sebuah musibah, yakni suatu perkara yang menimpa ke atas diri kita dalam bentuk apa? Kalau kata musibah, kita akan faham dia satu bentuk yang menyukarkan, betul tak? Kalau sakit, yang menyakitkan. Kalau susah, yang menyusahkan. Bahasa kita ni, bahasa Melayu ni, tambah imbuhan je. Susah, menyusahkan. Lagi, kita berasa kita lah kan. Lagi ada lagi perkataan lain. Kalau derita, penderitaan, gitu. Baik, kerana itu hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang diriwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Sesiapa yang Allah berkehendak ke atas dirinya, yakni suatu kebaikan, apa-apa kebaikan yang dia buatlah untuk dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikannya suatu bentuk musibah atau dipanggil suatu bentuk ujian. Baik, kalau kita fikir suatu asas dari sudut diri kita, macam mana nak fahamkan kepada akal bahawa Allah berkehendak sesuatu yang baik ke atas diri kita, Allah datangkan suatu rupa ujian atau musibah. Kalau kita duduk dalam platform diri kita, jadi kena maklum sungguh ni, berasa ke atas diri, apa saja bentuk ujian, susahlah kan? Susahlah. Tapi cuba hitung ke arah yang lain pula. Siapa yang di sini pernah bekerja dalam satu jabatan yang khusus, saat dia nak diangkat pangkat dia, diangkat kedudukan dia, daripada kerja biasa kepada supervisor, daripada supervisor nak naik kepada director, nak naik kepada CEO, nak naik kepada siapa sahaja, bukankah ada ujian? Betul tak ni? Mesti ada ujian kan? Maka kita pun pandang beginilah, kita pun berasa kalau ujian itu membawa keuntungan ke atas kita, kita kata okey lah, tak apalah kita. Sebab apa? Bila datangnya satu ujian untuk kenaikan pangkat, kita tahu gaji kita akan bertambah. Setuju tak ni? Allowance kita akan ada allowance khas, allowance perjalanan ada, atau apa sahaja keistimewaan yang ditawarkan. Mungkin ditawarkan rumah, duduk rumah, jabatan disediakan, jabatan sediakan terus. Maka ujian yang ditimpa ke atas kita pada masa itu disebut kena kerusuh 6 bulan sekalipun, tak apa. Berpisah dengan keluarga 6 bulan, tak ngapa. Kerana ada imbuhan yang besar, menguntungkan. Sekarang Allah Ta'ala melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahawa didatangkan kepada kamu semua bentuk ujian ke atas semua sekali adalah untuk mengangkat kedudukan dirimu yang terbaik di sisi Allah. Sekarang boleh terima ke tidak? Itu soalan. Ada ni berasa macam mana? Mari sakit lutut sekarang,
Ni ramai saya nampak chairman ni. Tahu chairman? Pangkat tinggi ni hati kena respect ni chairman semua. Acu pun chairman ni. Sebelah. Baik, dengan apa yang hadirin lalui sekarang ini, apa saja bentuk ujian pada fizikal. Saat itu hadirin menunjukkan sebuah ketaatan. Masih lagi taat kepada Allah Ta'ala, biarlah sakit lutut sekalipun. Bukankah ia menambah nilai keimanan kehadap Allah? Kau berasa dengan apa hadirin tangguh, berasa susahnya. Nak solat pun payah. Kau rasa begitu? Sebab itu hadirin, dalam apa sahaja yang Allah rezekikan kepada kita daripada lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menduga keimanan, adalah untuk melihat kecerdasan, kepintaran akal kita memikirkan sesuatu dalam konteks diri kita kah atau kebersamaan Allah dengan kita. Itu yang kena mari fahamkan. Ya Allah, rezekilah kefahaman. Sebab faham kita, kalau ujian yang tidak beri keuntungan, menyusahkanlah. Setuju ke tak ni? Kita akan mari berasa gitu saja sekiranya tidak beriman. Satu hari hadirin, saya pernah diuji dengan lutut sebelah kanan. Dia membengkak, jadi besar bola baseball hak warna hijau tu. Bola hak orang main tenis tu. Sebelah kanan. Subhanallah. Nak lipat tahiyat awal, nak lipat tahiyat akhir, ya Allah, perit kita rasa. Pergi ke pakar, tengok, berbetulan pula. Ni bahasa hadirin kena jaga juga. Dia jangan sebut kebetulan, dia kena sebut berbetulan, bahawa pada masa itu berlakunya sesuatu itu. Kalau hadirin sebut kebetulan, seolah-olah berlaku sesuatu itu baru dirancang saat itu. Lemah dari sudut sifat Allah Ta'ala, wal-iyazubillah. Allah Maha Perkasa mengatur keseluruhan kehidupan dalam ketentuan dan semua dalam perancangan Allah. Tak ada kebetulan. Kita dah sebut, kebetulan jumpa kat sini. Tidak, Allah dah susun, kamu mesti jumpa dengan dia di sini. Lihat ni, sebut, kena gantilah perkataan tu, kena biasakan sebut berbetulan. Lihat. Nak cerita berbetulan pada masa itu pergi X-ray. Waktu X-ray itu tak ada bengkaknya. Suruh elok-elok. Doktor tanya, betul kan ni? Betul. Jadi semua dikasih Allah Ta'ala. Saat itu memang tak boleh, tapi masih lagi sakit. Bahawa kita pun fahamlah, bila saat Allah rezekikan pada kita suatu betul dikatakan sakit pada lutut, kita pun fahamlah tugas kaki ni rupanya dahsyat. Tugas kaki yang hadirin lihat, tapak kaki hadirin tu sebesar mana sahaja tu, rupanya kuat dia menanggung beban di atas ini. Gagah dia menanggung perut hadirin, gagah dia menanggung isi kandung hak dalam ni, paru-paru, limpa, apa semua sekali. Ni kat bahagian atas ni banyak kepada objek berat. Ni bahagian kasar atas. Bahawa kaki, ya Allah, gagah dia. Hadirin nak rasa macam mana? Bila hadirin faham bahawa tugas kaki ini dia memang dahsyat dengan tanggungjawab dia, mari berasa beriman. Saat itulah melihat ketaatan yang kita buat. Saat kita rasa susah itu, masa itu ada ketaatan. Saat itulah kita melihat bagaimana Allah nak lihat baiknya kamu memuji Allah Ta'ala walaupun saat itu kamu diuji. Itulah nilai sebuah kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira, bila Allah berhajat ke atas semua termasuk saya suatu kebaikan ke atas kamu, dalam saat itu kamu beriman kepada Allah. Sekiranya kamu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, datang apa sahaja bentuk ujian, walaupun sekecil-kecil ujian, dia tetap merungut. Dia tetap akan mari rasa susah. Dia tetap akan berasa perkara ini menyusahkan. Kerana dia senantiasa duduk dalam keadaan senang, keadaan dia selesa dan apa sahaja. Maka ujian semua sekali ke atas semua yang ada mengikut kemampuan yang Allah Maha Bijaksana tahu sebenarnya mampu. Maka setiap hadirin lalui musibah yang ditimpa ke atas hadirin semua, semuanya itu adalah mengikut kemampuan masing-masing. Kita je berasa berat, namun Allah lihat bahawa kamu ni tak berat sebenarnya, tanggung.
Bukti hari ini hadirin tetap dalam keadaan yang baik. Setuju tak ni? Hadirin masih lagi sihat. Setuju tak ni? Masih lagi beribadah dengan baik sekarang. Betul tak ni? Sekiranya hadirin adalah orang yang telah ditimpa dengan musibah dunia sejak daripada awal hingga ke umur sekarang, sekiranya tidak mampu, maka lihatlah bagaimana Allah telah ambil dirinya. Betul kan? Dah tak ada dah. Sahabat-sahabat kita selalu datang sama-sama dah balik kepada Allah Ta'ala. Betul tak ni? Pada saat tertentu ada Allah Ta'ala rezeki kat atas dia, Allah ambil akal dia, terus cabut. Maka dia tergolong dalam kelompok yang hadirin dan kita panggil kelompok gila. Tapi dari sudut asal akalnya telah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada masa yang tertentu Allah kembalikan balik akal itu. Umrah tahun 2018 hadirin, saya bawa jemaah 300 orang, hanya 299 orang sahaja yang Allah rezekikan untuk mengerjakan umrah. Seorang tertolak. Allah tarik akal dia saat berada di Madinah. Hari yang kedua hilang. Jumpa dia dalam keadaan kusuk masai. Kami dah bergerak pergi ke Taif. Daripada masuk Mekah dah keluar ke Taif, baru jumpa dalam keadaan yang tidak berakal. Masuk ke Taif, selesaikan urusan di Taif semua sekali, delay, balik mula ke Madinah. Kami dapat duduk Madinah 2 kali. Datang Madinah, balik ke Madinah. Hadirin, naik je kapal terbang nak balik, dia sihat walafiat seperti mana dia mula-mula berlepas. Siapa yang boleh nak tolong saat dia dah hilang akal itu? Semua taklif agama masa tu terangkat kat atas diri dia. Solat pun tak ada guna solat dah masa tu. Puasa, kalau puasa masa tu tak ada guna puasa dah. Sebab beban agama dah tak ada, sebab akal dah tak berfungsi. Betul tak ni? Naik kapal terbang nak balik, akal balik pulih. Bahawa ujian kat atas kita hadirin berbeza. Saat Allah nak letakkan satu keadaan yang baik kat atas diri kita, maka lihat bagaimana cara kita melafazkan Alhamdulillah. Syukur ni kena sebut. Maka di sebalik sesuatu itu, seorang hamba perlu memahami bahawasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan membebankan seseorang lebih daripada kemampuannya, kerana Allah telah pun menjelaskan dalam firman-firmannya. Yang hadirin pernah dengar dan lazim dengar, apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setuju tak? Betul kan? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Allah ni kasih dan sayang ke atas kita. Dahlah tak membebankan ke atas kita sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, tak mampu dengan kita, Allah tak bagi. Kemudian tersalah, tersilap pula kita minta dengan Allah supaya jangan berkiralah ya Allah. Penyayang tak Allah Ta'ala, pengasih tak Allah Ta'ala, ya kita ditimpa dengan sedikit ujian, tiba merungut lebih daripada bersyukur. Maka apa saja dihadapi oleh seorang mukmin atau muslim yang beriman, ianya mampu untuk dihadapi dan ianya ditujukan sebagai sebuah kecintaan. Maka setiap yang bercinta itu adalah suatu ujian. Hadirin pernah bercinta? Kau tak ingat dah? Semua ada ni. Okey tak semua ni? Serius je berlaku, senyap je ni. Okey tak? Alhamdulillah. Senyap tu saya suka. Sebab apa? Harap-harapnya masih berada di sinilah. Kau dah pergi ke alam lain tu, hak dengkur kena kejutkan. Slowkan sikit. Hadirin, pernah bercinta kan? Ada pengalaman bercinta? Ya. Bukankah bercinta itu suatu ujian? Kenapa? Kerana nak memenuhi hasrat orang yang kita cintai. Setuju tak? Kan dia berasa nak apa? Kita sayang kat dia. Tiba dia mari kata, berasa nak minum teh tarik masa tu pukul 3 pagi. Agak-agak buat ke tak? Buatlah kerana sayang. Buat kerana cinta. Buat tak? Buat. Kerana apa? Kerana nilai sebuah kecintaan kita sanggup berkorban.
Maka di sinilah hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, saat seseorang itu dia dalam nilai kecintaan kehadap Allah Azza wa Jalla, didatangkan padanya suatu rupa ujian kerana nilai kasih dan cinta. Kerana apa? Yang mendatangkan ujian itu pada yang dicintai, maka ujian itu adalah untuk mendekatkan pada kecintaan dia. Gitulah guru cakap. Hak ni bagi orang beriman, maksudnya ada kasih sayang. Dia tahu dah yang menguji dia itu hak dia sayang. Siapa hak dia sayang? Allah hak dia sayang, yang dia cintainya Allah. Allah uji dia. Tak apalah sebab Allah uji tu kerana dia sayang. Macam hadirin diuji oleh pasangan lah kerana sayang. Buat ke tak? Buatlah kerana sayang. Kerana kasih. Hak mana hak patutan lah buat. Dalam pasangan, dalam konteks dengan manusia, hak tak berpatutan, janganlah sampai tahap mencalar iman. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadapilah ia dengan rasa kebersamaan Allah Azza wa Jalla, yakni suatu adab yang rasa rendah diri, rasa kebergantungan kepadanya yang sepenuhnya, yang berusaha, yang termampu dengan apa jua sebab, dan yakin serta baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa bentuk ujian yang Allah datangkan. Oleh kerana beriman, dia tetap ada husnuzan. Maka seseorang itu tidak akan mati dengan ujian, tetapi ianya dengan ajal yang telah ditetapkan di sisinya. Selagi mana ianya adalah suatu ujian dan belum sampai ajalnya, maka pasti manusia dapat menghadapinya. Saya dah tanya tadi, hadirin dengan ujian kehidupan dunia, hari ini masih ada dengan umur sekarang. Setuju tak? Baik, dengan adanya dengan umur sekarang, saya dengan umur saya, ibu ayah dengan umur sekarang, berapa banyak dah dilanda dengan ujian, dengan musibah? Banyak tak? Dah banyak kan? Alhamdulillah hidup lagi. Sampai dah kan? Hai, nak bagi tahu apa sini? Bila dikatakan dengan sekiranya mati kita dengan sebab ujian, bumi ini dah lama kosong. Hadirin mungkin tidak akan menyebut masa tu sakit kepala, ya Allah teramat-amat sakit, kerana ianya suatu ujian. Rasanya seorang pun tak berani nak sebut tengah sakit kepala ni, sebut je mati sebab ujian. Ujian masa tu sakit kepala, sebut je mati, tak ada sebut kot. Betul tak? Maka mati bukan dengan sebab ujian. Semua dah maklum, kita mati bila sampai ajal ke atas diri kita. Maka ujian yang hadirin lalui selama ini adalah untuk mematangkan diri kita semua sekali. Maka disebut sini tidak akan mati dengan sebab ujian. Apa yang penting ialah merasa kebersamaan Allah Azza wa Jalla dalam menghadapinya, dan memahami bahawa di sebalik ujian adalah satu tujuan yang agung dari Allah Azza wa Jalla dalam sudut kebersamaan. Kebersamaan. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana seseorang itu, hadirin dengar, ianya ditimpa suatu musibah, disunatkan untuk menziarahinya. Disunatkan untuk menziarahinya. Ziarah ni hadirin kena maklum lah, tentang adab berziarah tu kena maklum. Tak payah kita nak cerita kat sini. Cuma banyak perkara yang orang salah cara dalam menziarah. Cuma hak paling besar, saat pergi itu hadirin akan lihat bagaimana orang itu kebersamaan dirinya dengan Allah. Kebersamaan dirinya dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala saat kita berada di mahsyar, dalam sebuah hadis kursi, Allah bagi tahu, saat aku sakit kenapa engkau tidak menziarahiku? Semua umat manusia yang ada di mahsyar terkejut. Macam mana ya Allah nak menziarahimu sedangkan engkau yang mencipta kami? Engkau tahu bahawa di dalam kalangan kamu, kejiranan kamu ada yang sakit. Kenapa tidak menziarahinya? Kenapa? Kerana engkau akan dapati diriku bersama dengannya. Kerana orang yang sakit beriman, dia akan disebut Allah. Orang itu ditimpa musibah, saat itu dia beriman, dia akan sebut Allah. Saat orang itu ditimpa musibah, dia tidak beriman,
Aduh, bilalah nak selesai ni, ya Allah. Sebut juga tapi mengadu. Apa ni? Merintih. Sebut juga ya Allah, tapi dimulakan bilalah nak habis macam ni, tak tahan dah aku. Ya Allah. Sebut ya Allah. Akhir. Orang beriman, Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana? Allah, takat ni boleh tahan lagi, ya Allah. Gitu. Pernah jumpa tak ni? Pernah kan? Hadirin. Allahumma salli ala sayyidina. Beza, memang beza. Memang amat berbeza kita jumpa dengan keadaan yang mana ujian keimanan ini melalui musibah, kesakitan itu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling berat ujian yang menimpanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya summal amsu fal amsalu fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Para nabi alaihimussalatu wassalam. Siapakah yang paling berat ujian? Bermula para nabi, kemudian orang yang menghampiri mereka, dan mereka yang hampir kepada mereka, yakni orang-orang soleh. Siapa yang berat menerima ujian? Para nabi dan rasul. Kemudian mereka yang hampir mengikuti para sahabat tabi'in, patu turun. Kemudian orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman itu, yang beramal soleh itu. Ujian-ujian ke atas mereka ini senantiasa dalam cobaan yang berat saat dia beriman, seperti yang kita bincangkan tadi. Tapi hadirin, jangan pula bila kita bincang perkara ini takut pula nak diuji. Tak, jangan takut. Orang beriman dia tidak pernah risau dengan ujian itu, kerana dia memahami tentang kebersamaan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun tuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala' bil abdi hatta yatraqahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Seseorang itu diuji mengikut kefahaman. Kalau di sini sebut mengikut agamanya, mengikut cara dia memahami dalam agamanya. Seseorang itu, jika agamanya kuat, yakni baik, amal solehnya hebat, keberimanannya kepada Allah Ta'ala itu baik, maka ujian adalah balanya besar. Maksudnya ke atas dianya, ujian ke atas dianya besar. Bersesuaian dengan keimanan dirinya, dengan urusan agamanya baik, maka ujian untuk menguji keimanannya juga adalah besar. Jika agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Lemah dia dalam memahami agamanya, maka sesuailah pada masa itu. Ujian bala akan sentiasa menimpa seseorang sehingga ia membiarkan, yakni Allah Ta'ala menjadikannya berjalan di muka bumi tanpa dosa kesalahan ke atasnya lagi. Keseluruhan daripada mereka yang beriman, sebab tu kata tadi, hadirin jangan pula berasa cuak, rajin solat, amal soleh hebat, lepas tu nanti berat ni nak kena uji ni. Jangan duk risau yang tu lah, jangan duk takut lah. Hadirin tak risau pun tetap kena uji. Tak fikir tetap ujian pun tetap kena uji. Sebab sebelum mati tetap berhadapan dengan ujian. Cuma datangnya suatu keberuntungan, kuatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Datang apa saja bentuk ujian itu, hadirin lihatlah apa yang Allah rezekikan sekarang kepada semua sekali. Betul tak ni? Kakak kita beriman, hadirin dapat lalui semua ibu ayah sekarang hari ni. Dapat lalui apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Kerana Allah, kenapa? Kejahilan kita sendiri. Ya Allah, maafkanlah. Masa tu tak ada ilmu, ya Allah. Tak tahu bilanya datang suatu ujian yang berat, rupanya untuk meletakkan aku denganmu lebih rapat, ya Allah. Masa tu jahil, ya Allah, maafkanlah. Hari ini ya Allah, dengan usia yang ada ini, ya Allah, nak gaduh apa lagi, tak ada rasa dah nak gaduh, ya Allah.
Apa lagi nak buat yang tak boleh dah, tak ada fikir dah tentang urusan lain, tapi cara nak mendekatkan diriku denganmu sahaja ya Allah. Sampai tahap ada orang yang sampai dah boleh berkata, sekiranya dengan ujian ini aku dengan kau adalah bersama, maka biarlah aku sentiasa dalam ujian. Hadirin pernah dengar orang yang sengaja nak masuk penjara? Pernah dengar? Siapa hak kat sini tiba-tiba mari pergi kat warden penjara, mana-mana penjara, tuan boleh tak saya nak masuk penjara? Salah apa? Tak ada, salah saja nak masuk. Ada? Tak ada tak? Tapi Allah merakamkan seorang hambanya yang bernama Yusuf menawarkan diri untuk ke penjara. Kerana apa? Kerana apa? Kerana ujian yang dia lalui pada saat itu dengan wanita-wanita di kalangan orang-orang bangsawan yang terlalu menduga, mengheret untuk bersama melakukan suatu kesalahan yang besar. Dia kata sekiranya penjara itu lebih baik untukku, maka sampailah aku ya Allah ke sana, masukkanlah aku ke penjara. Gitu hadirin. Sebabnya bila sebut penjara kita tahulah kan, kesukaran itu dalam penjara itu apa. Tapi adanya hamba Allah Ta'ala meminta untuk dipenjarakan. Nampak tak? Allah rakam cerita ni. Antaranya dalam surah Yusuf, dalam bab penjara ni, dalam surah Yusuf banyak hadirin. Surah Yusuf khusus. Rabbis sijnu, dia lafazkan, Allah bagi tahu, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka ke penjara daripada perempuan-perempuan yang mengheret aku untuk membawa kepada maksiat apa semua. Dia sebut, Allah rakam perkataan Nabi Yusuf meminta untuk dipenjarakan. Ni hadirin, sebuah ujian yang membawa nilai sebuah kebersamaan, sehingga hadirin dan saya kembali kepada Allah. Allah nak lihat kamu kembali dalam keadaan fitrah seperti mana fitrahnya saat mula kita dilahirkan. Fitrah balik kepada Allah, tidak membawa apa-apa beban. Hadirin pernah jumpa tak orang diuji dengan koma? Ada kan? Hadirin jumpa dengan orang yang diuji dengan berapa jenis sakit yang makan masa yang lama. Saya sekarang ni pun tengah-tengah duk, ialah dengan usaha, ikhtiar, doa, hajat apa semua. Baru ni abang hak sulung keluarga, hak ayah baru meninggal. Tapi lama dia Allah uji, lama dia. Bila dia sedar, bercakap dengan ahli keluarga seketika, dalam 2-3 hari selepas tu meninggal. Tapi kita lihat keadaan meninggal tu, ya Allah, seronok. Sekarang mak saudara pula. Mak saudara lama dah, umur sekarang dah 90 lebih dah. Allah uji, masih lagi dalam keadaan yang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka hadis yang dibacakan tadi adalah nak bagi tahu kepada kita bahawa kemuliaan orang yang diuji melalui musibah. Karena Allah tidak akan uji sesuatu itu melainkan dimuliakan ke atasnya. Sesuatu yang hadirin lalui dalam bentuk apa pun musibah, sekiranya dia beriman, kesemuanya itu adalah untuk memuliakan dia, untuk memuliakan hambanya itu. Dan setiap ujian itu semuanya bersifat sementara. Semua ujian itu bersifat sementara dan ia adalah singkat. Pada asas dalam sebuah ujian, kesemuanya adalah sementara. Habis 5 tahun dah sakit ni, dia tetap dikira dalam konteks beriman. Dan apa yang dibahaskan pada ilmuwan, walaupun 5 tahun, dia tetap singkat. Walaupun lama Nabi Yusuf dipenjarakan, namun saat dia dikembalikan, maka dia seorang pembesar dalam kerajaan Mesir. 5 tahun tetap singkat, 10 tahun tetap singkat, kerana sifat kepada ujian itu adalah sementara.
kesan selepas beriman melalui ujian itu, maka kesan dia membawa nilai yang berpanjangan. Jadi pernah dah duduk dalam keadaan ni tak, kita duduk tanya, bincang tak, dia pun tanya lah, pernah duduk tanya dah sebelum hadirin kan. Kan kita kalau dihitung tentang sakit kita berbanding dengan nikmat kita dapat, nikmat sihat, mana banyak sakit dengan sihat? Tak? Jadi hitunglah kira-kira sendiri. Dalam bulan ni berapa kali dah pening kepala? Sebulan ni tak pening lagi tak? Kau dah pening? Ada pening baru sebulan. Dalam sebulan baru sekali. Kau tiap-tiap bulan, asal sebulan je pening kepala. Ujung bulan. Itulah. Asal ujung bulan je pening kepala. 30 hari sekali, setahun berapa kali? 12 kali pening. Betul tak ni? Berbanding dengan sihat tu. Gitulah hadirin. Sakit gigi, hari ni ada lagi sakit gigi. Dah habis dah gigi, nak sakit apa lagi ya? Dah, tak ada dah sakitnya. Dah, selama ni hak sakit, berapa banyak sakit masa ada gigi. Gitulah dia letakkan. Kerana itu, saat orang itu beriman, akal dia sihat, datang bentuk ujian, dia akan menghitung perkara yang telah dia dapat. Itu nikmat. Ketabahan. Baik, aku apa ni? Isyak aku apa? 33. 5 minit. Nutup. Ada satu kisah hadirin. Ada satu kisah. Seekor burung meletas sahaja, lahir-lahir dia tak ada bulu satu pun di badan. Tak ada satu pun bulu di badan. Nak makan payah. Sebab tak boleh terbang. Dia nama burung, tak ada bulu. Nak terbang macam mana? Susahlah dia. Susah nak makan, nak minum apa semua, susah. Satu hari melintahnya seekor burung yang lain dengan sayap yang cantik, singgah dia tengok. Kenapa dengan kamu? Macam inilah aku. Daripada lahir tak ada sayap apa semua sekali ni kan. Tapi makan minum pun sekadar itu je lah. Dia pun kata kepada sahabat ni, kawan ni, dia kata, boleh tak nanti kalau kamu pergi ke mana, kalau jumpa dengan malaikat, boleh tak tanya aku? Tanya padanya, bila lagi keadaan aku akan berterusan begini? Ni cerita hadirin. Makhluk Allah Ta'ala selain daripada manusia hadirin, mereka ada nilai tasbih mereka sendiri. Mereka melihat para malaikat itu bagaimana di sisi Allah Ta'ala itu, mereka Allah rezekikan. Kita sahaja Allah halang lagi buat masa sekarang. Namun kita tetap kena beriman. Jadi satu masa burung ni pun pergilah. Dia mengadu dan bertanya, kata ada satu sahabat aku ni bulu tak ada, makan minum payah. Jadi sampai bila dia akan kekal begitu? Lambat lagi dia. Lambat lagi dalam keadaan susah lagi keadaan dia. Masa tu dia duduk pula tempat tanah yang gersang. Payah dia nak makan minum lama. Cuma ada satu cara, iaitu bila dia boleh memuji Allah Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillah ala kulli hal, keadaan ini akan berubah. Untuk pun patah balik, jumpa balik, dia bagi tahu kepada burung tak ada sayap, tak ada bulu apa satu ni, dia kata kamu lambat lagi keadaan macam ni. Kecuali ada satu benda yang kamu buat, Allah mungkin akan mudahkan ke atas kamu, iaitu dengan menyebut Alhamdulillah ala kulli hal. Okey, tak apalah kalau macam tu. Burung hak ada sayap, pergi merata apa semua, hingga suatu masa dalam tempoh yang lama patah balik semula. Rasa pernah lalulah kawasan ni, adalah seekor burung yang rasanya masa tu tak ada bulu walaupun surat. Lalu tengok ada seekor burung sihat walafiat, sihat, gagah, perkasa, makan minum semua banyak, cukup, indah, banyak. Dia pun tanya, mu ni siapa? Aku ni dulu tak ada bulu walaupun surat kat badan. Kau ni siapa? Dulu aku pernah minta tanya, kau tanya pada malaikat, kamulah pada ditanya. Dah sihat kamu? Dah. Makan minum semua cukup banyak. Bukan kau diberitahu malaikat bahawa kamu akan lama lagi dalam keadaan ini? Ya, tapi setelah aku sentiasa duduk dalam memuji Allah Azza wa Jalla, Allah percepatkan seluruh urusan ujian ini, dan aku direzekikan dengan suatu rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dengan hanya melafazkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji Allah Ta'ala atas semua urusan-urusan.
Yang saya terima, alhamdulillah ala kulli halin wa kulli ni'matin, tambah nikmat pula. Segala puji bagi Allah atas hal keadaan, semua hal keadaan hadirin, susah ke senang, hal keadaan kehidupan kita. Wa nikmatin, dan seluruh daripada nikmat yang telah diguna pakai. Hadirin guna nikmat pakai bersila dah lama. Maka dengan memuji Allah Ta'ala itulah semua bentuk ujian yang Allah rezekikan ke atas kita, semua adalah suatu untuk nilai kebersamaan, dan dia akan dimudahkan suatu masa nanti, insya-Allah Ta'ala. Amin. Maka lafaz dia apa tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Masa duduk pondok pasir tumbuh dulu, ala kulli halin wa kulli ni'matin. Barakallahu fikum jami'ah. InsyaAllah kita jumpa akan datang dalam satu kisah lagi, dalam menghabiskan hadis yang ke-6 ini, untuk bincangkan bagaimana sebalik ujian itu adalah suatu kebaikan yang terbaik sebenarnya. Allah marzuqna fahma wal ilma. Ya Allah, rezeki kepada kami suatu kefahaman dan ilmu pengetahuan. Wa syifa'an min kulli da'in, kesembuhan ke atas kami ya Allah. Wa ufil lana, maafkanlah kami semua, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.